Baik, menarik sebentar tadi kita telah pun mengunjungi tempat yang menarik, keindahan Pantai Merdeka, di mana kita telah pun bersiar-siar sejenak di negara Malaysia. Alhamdulillah, kami mengharapkan agar kita semua terhibur dengan perkongsian kami setakat ini. Pelbagai informasi telah pun kami sajikan dan juga wawancara telah pun kami bawakan tadi sebentar sebelum saja berita disiarkan. Jadi kami mengharapkan agar dapat memberikan suntikan motivasi ataupun inspirasi kepada bis kita semua. Dan untuk memberikan lagi inspirasi kepada bis kita, ada lagi satu segmen wawancara yang memang cukup hebat, cukup dinanti-nantikan. Kita ni akan berwawancara menemu ramah salah seorang, boleh dikatakan pakar akademik kita ni, tokoh akademik yang telah pun kita undang ke studio untuk tadi bersama-sama mendalami cerita beliau, pencapaian kerjaya beliau sebagai kaki tangan akademik di Universiti Brunei Darussalam dengan lantikan Profesor penuh. Dan topik yang akan tadi bincangkan ni hari ini mungkin boleh dikongsikan. Ya, mengenai dengan Profesor Anak Tempatan bersama dengan tetamu kita di Rampai Pagi pada hari ini, Profesor Dr. Haji Awang Asbul bin Haji Mail. Assalamualaikum. Assalamualaikum Profesor. Apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Kita ni di Rampai Pagi amat berbesar hati atas kehadiran Profesor Dr. Haji Awang Asbul bin Haji Mail. InsyaAllah akan menceritakan mengenai dengan pengalaman sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang profesor. Mungkin boleh diceritakan bagaimana perjalanannya bermula. Silakan Prof. Okey. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Radio Television Brunei yang telah mengundang saya untuk memberikan sedikit maklumat dan mudah-mudahanlah maklumat yang saya bagi ini akan memberikan motivasi kepada para pelajar saya atau pelajar universiti ataupun yang penting juga kaki tangan akademik orang-orang kita supaya dapat mencapai apa yang boleh saya capai pada masa ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai latar belakang pendidikan, bagaimana permulaannya sehingga sekarang ini menjadi seorang profesor yang telah pun menghasilkan pelbagai banyak karya-karya yang boleh ditelaah dan dipelajari. Jadi sebenarnya saya pendidikan awal saya bermula di Sekolah Melayu Pintu Malib tahun 1965. Kemudian tahun 1969 saya masuk tingkatan 1 di Sekolah Samja Padang yang kadang-kadang di sekolah sudah tidak ada lagi yang terletak di Padang Suas. Sekolah itu tak ada dinding lah masa itu. Kemudian tahun 71 saya berpindah ke Sekolah Menengah Samja yang di atas bukit itu dan lulus dalam sijil redah pelajaran. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Melayu Paduka Seri Begawan Sultan yang sekarang ini Maktab Sains. Sampai saya di sana mengambil SPM, sijil pelajaran Malaysia. Kalau kita panggil kadang-kadang ini O level di sana. Jadi saya sebenarnya bidang saya sejarah ini pun banyak orang mengatakan ganjil lah. Saya masa saya tingkatan 5 itu, 4-5 itu saya adalah aliran sains. Saya mengambil pure sains, pure matematik. Jadi apabila kita mengambil O level, 170 orang saya tak silap, hanya 10 orang yang dapat grade 2 pada masa itu. Termasuk saya sendiri, 10 orang itu. Jadi pada tahun 73 itu, pelajar-pelajar yang dapat grade 2 aliran English, dia akan dibenarkan untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Tetapi oleh sebab saya ini aliran Melayu, jadi tidak dibenarkan untuk pergi pada masa itu kerana alasan memanglah masalah English itu. Jadi sebab saya melihat masakan belajar itu kan naik di tanah sudah tidak begitu untuk kita melanjutkan pelajaran. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk masuk maktab perguruan tahun 74 untuk menjadi guru sampai tahun 76. Dan keluar tahun 77 saya mengajar di Sekolah Menengah Samja. Saya juga masih mengajar matematik, sains,
Kemudian ada juga saya mengajar bahasa Melayu. Kemudian lepas itu saya memang dalam tempoh 77 sampai tahun 85 itu sering juga memohon untuk kita belajar ke Malaysia secara persendirian. Saya mengambil A-level secara persendirian dan kita dapat keputusan yang membolehkan kita untuk masuk universiti pada masa itu. Saya ada 2 kali diterima untuk belajar, satu di Universiti Malaya, satu di Universiti Sains Malaysia. Tapi oleh sebab saya sudah sebagai seorang kaki tangan kerjaan, amat sulitlah untuk kita meneruskan pelajaran pada masa itu. Jadi saya pun teruskanlah saya kerja itu, sehingga ke bawah duli telah mengisytiharkan pada tahun 1985 setelah kita merdeka, Universiti Brunei Darussalam telah ditubuhkan. Jadi alhamdulillah saya salah seorang daripada 170 lebih orang barangkali diterima masuk untuk melanjutkan pelajaran di peringkat degree pada masa itu. Alhamdulillah. Jadi banyak perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh Profesor kepada penonton Rampai Pagi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, Prof. Tapi kalau boleh ditanyakan lagi kepada Profesor, Tuan Profesor, kalau tadi imbas kembali dari segi perkongsian dari Profesor, dia menyatakan mula bertugas sebagai seorang pendidik pada tahun 1977. Mungkin ada yang bertanyakan, jadi macam mana perjalanan Tuan Profesor sendiri daripada menjadi seorang pendidik tahun 1977 sehingga menjadi seorang pensyarah ataupun kaki tangan akademik di Universiti Brunei Darussalam. Mungkin boleh dikongsikan, Prof. Jadi apabila Universiti Brunei Darussalam dibuka pada tahun 1985, bulan Oktober, kita dapat masuk dan belajar sampai tahun 1989. Tahun 1989 bila kita keluar daripada universiti, saya ditempatkan di bagian penyelidikan institut tetap Kementerian Pendidikan pada masa itu. Jadi saya tidak lagi ditempatkan di sekolah untuk mengajar. Jadi saya tempatkan di sana bagian penyelidikan. Tapi bila saya sampai di sana ada 2-3 bulan, 4-5 bulan macam itu, saya merasa kurang selesa kerana kita hanya melihat file, menulis laporan dan sebagainya. Jadi jiwa saya sebagai pendidik itu nampaknya tidak sesuai dengan keadaan itu. Masih lagi kuat. Jadi saya masih semangat untuk belajar itu. Saya lebih suka dengan pelajar, bergaul dengan penuntut dalam tempoh 1977 sampai 84 itu jiwa saya itu memang jiwa mengajar. Jadi saya jumpalah pegawai ketua saya itu, kata saya, bagus kamu saya pindah ke sekolah. Ya pun heran. Kenapa pulang ke sekolah orang ramai mau guru mau ramai mau pergi pejabat, tapi saya mau pergi sekolah karena saya jiwa saya tidak sesuai pada masa pendidik. Tapi kebetulan pada masa itu UBD memerlukan kaki tangan akademik, tempatan. Saya sebenarnya dipilih oleh Jabatan Sejarah, Fakulti Sastra dan Sains Sosial itu kerana saya mendapat pas kelas pada masa itu dan melihat ada potensi untuk dilatih sebagai seorang kaki tangan akademik di jabatan itu. Itulah mulanya. Jadi saya pun, oleh sebab saya melihat banding dengan kalau saya di pejabat sama universiti, bila saya transfer ke universiti artinya saya masih seorang pendidik. Jadi jiwa saya dengan pendidik itu sesuai dengan benda itu. Dengan naluri sebagai seorang pendidik itu tidak dapat itu memang sudah lagi dulu jadi perjalanan yang begitu panjang dengan pengalaman yang pelbagai. Di mana telah pun ditempatkan sebagai seorang pendidik di sekolah pada mulanya, telah pun juga merasakan pengalaman bertugas di pejabat dan tetap dengan naluri sebagai pendidik. Syukur alhamdulillah telah pun juga meneruskan perkhidmatan ke Universiti Brunei Darussalam dengan pengalaman yang begitu pelbagai, begitu luas. Jadi mungkin ada beberapa pencapaian kejayaan yang telah pun dicapai dan di sini pun dapat kita lihat sendiri di mana ada beberapa buku yang telah pun terhasil. Jadi kalau kita lihat bila saya pindah daripada sekolah ke universiti, jadi alamnya sudah lain. Kalau kita sekolah kita hanya mengajar sama pelajar, ada kegiatan luar. Tapi kalau kita universiti, selain kita mengajar, kita perlu mengadakan projek-projek penyelidikan. Ini yang bezanya lah dengan apa yang ada di sekolah. Jadi saya pun melihat benda itu
perlu kita buat satu strategi untuk mencapai benda itu. Jadi kita ada universiti ini, saya pada masa itu bila masuk dipanggil tutor. Lepas itu kita akan pensyarah, pensyarah kanan, profesor madya sampai ke peringkat profesor. Jadi saya melihat benda itu perlu ditarget atau jadikan sasaran. Jadi saya pun buat kerjalah. Kalau kita tutor memang kita tidak mengajar, tapi kita mengandalkan tutorial. Jadi dalam tipu itulah saya perlahan saya menerbitkan artikel-artikel sehingga saya dapat pensyarah, waktu pensyarah kanan. Tahun 2009 saya dapat profesor madya dan tahun 2021 bulan Jun saya telah dilantik untuk mendapat profesor penuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat saya punya performa mengapa saya dapat benda macam itu. Jadi setelah ini saya telah menulis lebih kurang 6 buah buku. Secara persendirian, buku-buku akademik. Ini hanya sebahagian daripada yang saya lihatkan di sini. Kemudian lebih kurang ada 29 buah buku secara combine dengan penulis-penulis lain. Jadi sekarang lebih kurang 35 buah buku. Kemudian saya ada kertas kerja 74 buah. Dan juga setakat ini sampai masa inilah saya ada 25 buah projek penyelidikan. Saya kendalikan. Termasuk saya jadi ketua, juga termasuk juga saya sebagai orang nomor 2. Saya sebenarnya masa buat penyelidikan, saya sebagai orang lama, saya akan berikan latihan kepada pesara-pesara baru itu. Jadi itu yang sebenarnya salah satu kenapa saya disambung kontrak daripada 2010 sampai 2024. Bukan hanya kalau tadi lihat Prof, bukan hanya Prof menjadi ketua dalam satu penyelidikan tetapi juga sama-sama mementor pensyarah-pensyarah yang baru terutamanya. Jadi kalau boleh dikongsikan lagi Profesor mengenai dengan keterlibatan ataupun kegiatan-kegiatan yang Profesor lakukan apabila bertugas di negara Brunei Darussalam. Kami dipahamkan bukan hanya dari segi penyelidikan dan penerbitan tetapi seorang kaki tangan akademik di institusi pengajian tinggi terutamanya di Universiti Brunei Darussalam juga dikehendaki untuk membuat community work ataupun kerja khidmat masyarakat. Mungkin boleh dikongsikan ni Prof. Jadi apabila saya di universiti saya mendapat PhD dan menulis banyak kertas kerja. Jadi sebenarnya benda macam ini kita bekerja ini memang memerlukan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bukit moving. Jadi orang baru melihat bagaimana orang percaya kepada kita cari kerjaan. Jadi salah satu daripada kepercayaan yang diberikan kepada saya ialah projek penyelidikan seperti yang saya lihatkan buku ini. Buku ini sejarah tahun 10 dan tahun 11 yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini adalah kerja-kerja luar penyelidikan saya. Jadi bersama rekan saya. Buku teks. Ini untuk buku teks sejarah di negara kita. Menggantikan buku teks lama. Sebenarnya dia ada 2 jilid. Jilid pertama mengenai Brunei, dan yang ini mengenai dengan Istri Malaya dan World War II. Ini yang baru diterbitkan. Ini adalah kerja saya dengan agensi kerajaan di luar daripada universiti. Begitu juga buku ini. Ini adalah buku sempena menyambut 100 tahun pendidikan formal di negara kita. Ia adalah satu projek di bawah Kementerian Pendidikan juga. Kita menulis buku ini sampai dilancarkan oleh Kebawah Duli pada tahun 2014, 100 tahun pendidikan. Jadi pihak Kementerian Pendidikan telah memberikan kepercayaan kepada saya sama Dr. Rompuan dan juga rekan saya Dr. Yusuf untuk menerbitkan buku ini. Kemudian satu lagi yang kita boleh lihat juga ini adalah Sultan Umar Ali Saifuddin Sadruddin Khairuddin, tokoh adat istiadat sepanjang zaman. Ini kerjasama saya dengan Jabatan Perdana Menteri di bawah pejabat Kebawah Duli yang Maha Mulia, kerana kita diberikan kepercayaan untuk menulis sumbangan almarhum ini terhadap adat istiadat negara Brunei Darussalam.
Ya, jadi pelbagai buku yang telah pun dihasilkan bukan sahaja dari segi sejarah negara Brunei Darussalam, tapi juga mengenai dengan sejarah pendidikan dan sistem-sistem pendidikan dan juga apa yang sistem yang terdapat di negara Brunei Darussalam ini. Pastinya mungkin ada di antara para belia Ketani yang ingin menceburi diri dalam bidang akademik, ingin mengetahui antara syarat-syarat seorang kaki tangan akademik itu untuk mencapai ke peringkat profesor penuh ini. Silakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu kita di sekolah hanya mengajar dengan pelajar-pelajar, tetapi kalau kita sudah masuk ke peringkat universiti, kita bukan hanya mengajar, tetapi perlu membuat kerja-kerja, penerbitan-penerbitan buku, jurnal-jurnal, dan sekarang ini kita di Universiti Brunei Darussalam memerlukan penerbitan-penerbitan bertaraf Scopus. Jadi untuk mencapai benda ini saya memang saya buat kerja keras, dan kita pun tahulah kalau Scopus ini mesti ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi saya melihat untuk mencapai benda ini mau tidak mau saya mesti menerjemahkan tulisan-tulisan saya dalam bahasa Melayu kepada bahasa Inggris. Baru kita boleh terbitkan ke Scopus. Jadi segala kertas kerja saya, artikel saya, sebagian daripadanya pada masih dalam proses untuk diterjemahkan, akan diterbitkan di insyaallah lah pada tahun 2024, sebuah buku yang akan diterbitkan oleh Routledge London mengenai dengan sistem Beraja Alam Melayu yang di dalamnya termasuk negara kita Brunei Darussalam akan diterbitkan, insyaallah. University Routledge London yang bukan saja akan menjadi satu bahan kepada para pelajar-pelajar di negara Brunei Darussalam, tapi pastinya di peringkat antarabangsa juga. Kami melihat ni Prof, kerjaya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang pensyarah seperti Profesor sendiri yang pernah mengalami perubahan dari segi career Profesor. Jadi mungkin kalau boleh dikongsikan, memang rasanya indah lepas daripada menjadi seorang pendidik ini dengan cabaran-cabaran. Hidup ini pun memang penuh cabaran, Prof. Kalau boleh dikongsikan di antara cabaran yang pernah Prof hadapi apabila berkhidmat di Institusi Pengajian Tinggi seperti Universiti Brunei Darussalam, dan bagaimana cara Prof mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang kaki tangan akademik, memang cabarannya banyak. Jadi kadang-kadang kawan-kawan saya tanya, macam mana you boleh meluangkan masa buat kertas kerja, buat penerbitan? Kata saya, kita tidak boleh nafikan, kita peringkat universiti, kita ada kuliah, menjadi pelajar PhD, master, ada projek penyelidikan. Jadi akhirnya kita perlu mengorbankan sedikit masalah. Mungkin kita akhir balik sikit waktu malam untuk menyiapkan kerja-kerja itu. Jadi ini sebenarnya sebagian daripada kita untuk mencapai benda itu. Pengorbanan. Pengorbanan itu kadang-kadang kita pun masa-masa cuti awam kita akan pergi ke universiti untuk membuatkan kerja, menyiapkan kerja-kerja itu, karena untuk mencapai standard penerbitan kita itu. Jadi dalam ini saya respect lah, menghormati keluarga saya kerana memahami kerja saya itu. Kadang-kadang saya keluar negeri membuat penyelidikan sampai 2-3 minggu. Ini benarnya memerlukan pemahaman daripada keluarga. Jadi saya dalam hal ini alhamdulillah banyak sokongan yang diberikan oleh keluarga saya untuk menyelesaikan benda ini. Kemudian saya juga bila saya buat penyelidikan, saya sering membawa beberapa orang rakan-rakan saya untuk diberikan bimbingan. Saya menyadari bahawa saya sebenarnya masa ini dalam kontrak, saya mau ilmu yang ada pada saya itu akan saya bagi kepada kita share bersama dengan pesara-pesara lain itu. Suntikan motivasi dan juga inspirasi bagi seluruh penonton Rampai Pagi yang menyaksikan pada pagi ini. Syukur alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Profesor Dr. Haji Awang Azbul bin Haji Mail kerana atas kesudian hadir ke Rampai Pagi mengongsikan antara pengalaman dan juga motivasi beliau kepada para belia di luar sana yang ingin menceburi diri di dalam bidang akademik ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.
Ya, Alhamdulillah ni itu dia wawancara ataupun kami bawakan pada bis kita semua yang kami mengharapkan agar dapat menjadikan sebagai sumber inspirasi ataupun memberikan sedikit suntikan semangat kepada penonton Rampai Pagi, khususnya bagi mereka yang masih lagi menuntut ataupun tenaga-tenaga pengajar kita ni, tenaga-tenaga akademik muda kita ni di Institut Pengajian Tinggi. Moga tadi dapat sama-sama telah menjadikan perkongsian tadi sebagai sumber inspirasi kita ni agar tadi terus berjaya lagi, akan terus ke hadapan. InsyaAllah sumbangan bukan sahaja kepada negara Brunei Darussalam tetapi insya-Allah dapat menjadi inspirasi dan juga bahan rujukan secara global insya-Allah. Baik, Rampai Pagi menutup tirainya di hujung minggu hari Ahad pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.